Kalau bukan kerana Allah, tidak akan saya berada di sini. Kalau bukan kerana ummah, tidak akan saya berpidato hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ukhuwah harmoni. Sekalung apresiasi buat saudara, buat saudari pengacara majlis, barisan kader penghakiman yang penuh berkarisma, penjaga masa yang sentiasa peka dengan letak waktunya, guru-guru pengiring yang tidak kurang ceria kawan akalnya, rakan-rakan yang sentiasa celik akal mindanya, serta hadirin dan hadirat penerus suara tonggak negara. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, berdirinya saya di atas pentas persaudaraan indah ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan wadah wacana pidato saya yang bertajuk Ukhuwah Islamiyah Pencetus Kejadian Ummah yang Sejahtera. Hadirin sekalian, apa yang kita faham dengan perkataan ukhuwah? Gerun kita mendengarnya, tetapi adakah kita memahaminya? Hadirin, izinkan saya mengupas maksud ukhuwah terlebih dahulu agar kita tidak terpinga-pinga. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ukhuwah bermaksud tali persaudaraan yang mengikat antara satu sama lainnya, atau juga boleh dikenali sebagai suatu keluarga yang besar. Ukhuwah Islamiyah pula boleh ditakrifkan sebagai suatu ikatan akidah yang mampu menyatukan hati umat Islam walaupun tanah tumpah darah mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeza, sehingga setiap umat itu merasakan terikat antara satu sama lainnya. Bagi membentuk tali persaudaraan yang utuh sejahtera, Allah telah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahu azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Di dalam surah ini Allah menyeru kita sekalian penduduk bumi untuk saling bersaudara, bukan untuk mencipta permusuhan. Islam merupakan agama yang memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta menjunjung tinggi nilai ikatan persaudaraan Islam. Hadirin sekalian, bagi maksud frasa pencetus kejadian ummah yang sejahtera pula merupakan suatu proses untuk membina ummah yang lebih maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan, bagi membentuk ummah dengan nilai-nilai murni kekeluargaan yang aman, damai dan sentosa. Tuntasnya, bagi membentuk ummah yang sejahtera, ukhuwah Islamiyah yang perlu diperkukuhkan pertanyaannya, akhlak dan perlakuannya, serta cara kepimpinannya berlandaskan Al-Quran dan hadis. Hadirin sekalian, izinkan saya mengupas wacana fikrah saya yang pertama, yaitu kesatuan akidah membentuk ummah yang sejahtera. Atas dasar akidah Islamnya, tanpa kesyirikan dan tanpa kekufuran, pertalian ummah akan terikat dan tidak akan terputus oleh badai apapun. Persaudaraan dalam Islam ini berlandaskan beriman kepada Allah dan cinta kerana Allah. Hal ini berbeza dengan persaudaraan sebangsa setanah air yang sepenuhnya didukung oleh semangat nasionalisme dan patriotisme yang sama sahaja. Namun, bagi orang-orang mukmin yang bersaudara itu merupakan suatu perikatan iman yang kukuh sekiranya mereka berpegang teguh dengan akidah Islamnya. Oleh itu, binalah semula akidahmu, kukuhkanlah semula pegangan akidahmu, wahai ummah yang sejahtera. Sesungguhnya Allah pasti akan menjaga ukhuwah kita dalam keimanan. Hadirin yang dihormati, banyak telah disebutkan di dalam Al-Quran bahawa umat Islam merupakan umat terbaik, yaitu khairul ummah. Hal ini kerana ketinggian akhlak umat Islam sebagai cerminan kemuliaan ummah yang sejahtera. Sebagai wacana fikrah saya yang kedua, persaudaraan dalam Islam mestilah mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia bagi membentuk ummah yang harmoni, aman dan makmur. Hadirin sekalian, siapa ikutan kita di dalam ketinggian akhlak yang mulia? Sudah terang lagi bersuluh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pupuk rasa kasih sayang di antara umat Islam seperti mana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan perkara yang paling penting untuk dititik beratkan. Maka reformasi akan boleh dicapai jika tiada kebencian, hasad dengki dan permusuhan di dalam persaudaraan. Oleh itu, semai dan tanamkanlah semula amalan-amalan akhlak mulia di dalam diri kita. Lupuskan perasaan nurjana dengan
damai. Hadirin sekalian, izinkan saya mengupas wacana fikrah saya yang seterusnya. Kepimpinan ukhuwah Islamiyah yang unggul mencetus kejadian ummah yang sejahtera. Mari kita ambil contoh kepimpinan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina ummah yang adil. Rasulullah sallallahu